الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نية لله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita mohon dari Allah agar Allah muliakan kita dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman di dalam agama. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang banyak. Allah Subhanahu wa taala jadikan baki daripada umur kita ini dapat kita penuhkan ianya dengan ketaatan dan amal yang saleh, dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala matikan kita dengan mati yang husnul khatimah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala redha akan diri kita. Dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala ampunkan, Allah rahmati saudara dan saudari kita di Gaza. Semoga Allah Ta'ala berikan keamanan, diamankan tempat dan negara mereka, diberi keselamatan kepada kanak-kanak, orang tua, wanita, orang muda, supaya mereka dapat menemui sinar dalam kehidupan dalam masa yang terdekat, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini sebelum ini kita membahaskan tentang 3 solat yang sunat, maka dalam kitab kita ini Matan Abi Suja' kita mula masuk tentang perbahasan syarat-syarat solat sebelum masuk di dalam solat. Kata pengarang kitab, faslun wa syurutu wa syaraitus salati qabla ad-dukhul fiha khamsatu asya'. Syarat-syarat salat sebelum seseorang tu masuk di dalam salat ada 5 perkara. Pertama kata dia, taharatul a'dha minal hadas, suci anggota daripada hadas, wan najis, dan daripada najis. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila kita nak salat, kena pastikan benda ni. Apa dulu kita nak kena pastikan? Iaitulah kita suci daripada 2 perkara. Pertama hadas, yang kedua najis. Yang dimaksudkan dengan suci daripada hadas merangkumi 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Hadas yang kecil ni kita mewajibkan kita berwuduk, manakala hadas besar mewajibkan kita mandi. Maka kalau orang tu dia berhadas dengan hadas yang kecil, dia kena berwuduklah. Dan kalau dia berhadas dengan hadas yang besar, maka hendaklah dia mandi wajib. Dan dia suci daripada najis. Dia sebut ringkas je dekat sini, bukan semua jenis najis. Maknanya najis yang tidak dimaafkan. Dan dia merangkumi najis merangkumi badan, pakaian dan juga tempat. Tiga benda. Tidak ada najis yang tidak dimaafkan pada badan,
pada pakaian dan pada tempat solat. Bila kita sebut pada pakaian, pakaian yang kita pakai dan barang yang kita tanggung dalam solat, pastikan dia tidak ada najis. Pakaian kalau sekiranya ada najis yang tidak dimaafkan, maka salat dengan pakaian yang macam itu tidak sah. Kerana syarat sah salat sebelum masuk dalam salat, pastikan pakaian yang kamu pilih untuk salat, pakaian tu dia tidak ada padanya najis yang tidak dimaafkan. Nah, misal contoh pakaian kena kecing anak, misal contoh, maka pakaian tu tak sah untuk digunakan untuk salat. Dan mahmul ni senang ceritanya, wire mic ni misal contoh, ni kan kalau kita ambil, kita letak dekat baju kita ni kan, jadi dia akan bergerak dengan imam, dan dia akan rukuk dengannya, dia akan iktidal dengannya. Seumpama dia jadi pakaian dia, dipanggil dia mahmul, apa yang dia tanggung dengannya. Yang ni dia kena pastikan tidak ada najis. Kalau ada padanya tahi cicak katakan, maka tidak sah baginya solat, kerana dia menanggung najis. Begitu juga maksud di sini, kalau dia ada bekas kecil, botol kecil, dia solat dan dia masukkan dalam kocek dia, dalam botol tu ada najis, ada arak misalnya tu, maka arak najis, maka solat dia tidak sah kerana dia menanggung najis. Kadang dia pakai beg, misal contoh masa solat dia pakai beg macam ni, dan dalamnya ada najis, ada bangkai lipas tu ada bangkai semut ke, maka solat dia tidak sah. Poket dia misal contoh, poket dia ni ada di dalamnya lipas mati tu, ada bangkai di dalamnya, maka dia menanggung najis. Maka kalau sekiranya bekas terkandung padanya najis, ataupun kertas tu ada padanya najis, dia guna untuk lap air kencing misal contoh, maka dia masukkan dalam poket bila kering, sah tak solat dengannya? Tak sah. Kenapa? Kerana syarat ni lah, mesti dia suci daripada najis pada pakaiannya. Itu pertama. Kedua, suci daripada najis pada badannya, maka hendaklah dia pastikan bahawa badan dia tidak ada padanya najis, termasuk hidungnya dan mulutnya. Adapun tahi hidung tu bukan najis dari sudut hukum syarak, walaupun nama dia tahi. Janganlah orang kata tak sah solat kalau ada dia, bukan, yang tu bukan najis, walaupun namanya dalam bahasa Melayu sebut tahi, dia bukan najis. Baik, yang jadi persoalan di sini, yang bila kita sebut isu ini, ulama sebut isu orang yang sendawa. Kalau dia sendawa kuatlah sampai terkeluar bahan daripada perut. Makanan kalau kamu masukkan dalam perut dah telan, bila sampai ke perut dia dah ubah makanan tu jadi najis. Faham tak? Walaupun belum lagi lumat, tak jadi tahi lagi, tapi kalau seorang tu dia sendawa, naik keluar nasi hak dia makan tadi daripada perut dia, ataupun ayam keluar stoko,
Ya rupanya dia telan begitu ya tadi. Maka sekarang keluar dah atas dia, jatuh atas mulut dia najis, maka tidak sah salat dia. Kenapa tak sah salat? Dia menanggung najis. Nah, ini yang kita masukkan. Dia nak kena pastikan bahawa tidak ada najis pada badan dia. Dan yang ketiga, adapun darah. Kalau sekiranya darah dia sendiri, memang darah najis, tetapi darah sendiri walaupun banyak, maka dimaafkan dalam solat. Katakan dia ada luka pada paha dia, betis dia, bila solat disebabkan aktiviti solat, jadi makin banyak keluar darah. Faham tak tuan-tuan? Solat dia sah, najis tetap najis, tetapi dimaafkan. Ini dipanggil najis yang dimaafkan. Kalau darah orang merecik kat dia, maka kalau kiranya banyak, tidak dimaafkan, batal solat dia. Tapi kalau sekiranya sedikit, maka dimaafkan. Kalau sekiranya sedikit. Nak lagu mana nak tahu banyak ataupun sedikit? Nak tahu macam mana? Dulu ada ulama kata 1 dirham tu dikira banyak. 1 dirham, bentuk 1 dirham tu dikira dia banyak. Kemudian hendaklah dia suci pada tempat yang dia nak solat padanya. Baik, di sini yang dimaksudkan dengan tempat solat yang kena suci ketika dia solat ialah tempat yang melibatkan 7 bulatan yang dia nak letakkan anggota dia: dahi, kepala, kedua tapak tangan dia, kedua-dua lutut dia, dan kedua-dua perut jari kakinya. Ini antara anggota yang dia akan letak pada lantai. Betul tak? Jadi kawasan bulatan, andaikan kalau kita bulatkan, jadi ada 7 bulatan kata ulama. Jadi kawasan yang nak letak anggota-anggota ni hendaklah tak ada padanya najis, tai cicak tak ada padanya. Lagu mana kalau kiranya pada tempat yang dia nak letakkan 7 anggota ni tidak ada najis, tapi berhadapan, selari dengan dadanya atau setentang dengan dadanya ada tahi cicak, ada najis, tapi tidaklah kena pada mana-mana daripada anggotanya yang 7 bila dia letakkan pada lantai. Solat dia sah. Sekarang ni bila dia nak sujud, puk tengok tahi cicak, lagu mana? Dia tak letak tangan padanya. Jangan kui. Dia setentang dengan dadanya, solat dia sah. Solat dia sah. Itu kalau dia kuih gitu, solat dia batal. Solat dia batal sebab dia menanggung najis. Habis ini syarat pertama yang disebut oleh para ulama kita. Cuma satu lagi. Kalau misal contoh atas lantai ni ada najis, kemudian kita letak penghalang atas najis tu, macam mana lah? Katakan ada tai kucing, kemudian dia letakkan kotak atas tai kucing, 2 kotak macam sejadah kotak dia, kemudian kamu solat di atas kotak, sah tak solat tersebut? Sah, jika sekiranya najis tu dia tak menyerap kena kamu. Sekiranya dia tak menyerap kena kamu, tiba-tiba dia menyerap sampai dia tembus kena kamu,
maka solat tidak sah. Nah, solat tidak sah. Jadi ini yang disebut oleh para ulama kita lah. Kemudian syarat yang kedua kata pengarang kita, wasatrul aurati bilibasin tahirin. Dan menutup aurat dengan pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih kita dah sebut tadi. Baik, menutup aurat ketika kita mampu menutupnya, walaupun kita duduk seorang diri. Kalau kita duduk seorang diri, tak ada orang, tak boleh kita solat dengan tanpa ada seorang benang. Walaupun isteri tak ada dekat rumah, anak tak ada dekat rumah, maka dia tak boleh kata, oh, tak ada orang, kenapa nak tutup? Tak sah salat walaupun dia duduk berseorangan diri, kerana dia mampu untuk tutup aurat dia. Walaupun dia duduk di dalam kegelapan, orang tak tengok, gelap, dia pun kulit hitam pun, maka walaupun begitu tetap juga wajib dia menutup aurat untuk dia salat. Cuma tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apabila kita sebut aurat, yang dimaksudkan dengan tutup aurat di sini ialah dia tutup warna kulit. Itu maknanya, dia tutup warna kulit. Walaupun kalau setelah dia menutup warna kulit menampakkan bentuk sekalipun, menampakkan bentuk, bagi perempuan itu makruh, bagi lelaki itu khilaful aula. Yang lebih utama, jangan dia pilih pakaian yang menampakkan bentuk. Tapi kalau menampakkan bentuk tapi warna kulit hilang, tutup, bukan nampak warna kulit, tutup warna kulit. Kadang-kadang disebabkan dia gemuk kan, maka tetap juga nampak bentuk badan dia walaupun dia dah tutup. Di sini kata para ulama, sah solat dia, kerana yang dimaksudkan dengan tutup aurat ialah dia menutup warna kulit. Jadi di sini kalau kita macam mana nak tahu kita dah tutup warna kulit? Misalnya tu, kalau orang tu dia pakai pakaian, kita bercakap dengannya dengan jarak orang bercakap, jarak orang bercakap tanpa mic ni lah. Kita tengok dia di pakaian dia, kita tak nampak warna kulit dia daripada celah-celahan pakaian. So itu maknanya pakaian dia menutup warna kulit. Tapi kalau kamu boleh lagi bezakan warna kulit dia, walaupun dia pakai pakaian, misal contoh dia pakai pakaian yang nipis, pakaian itu nipis, kamu boleh tahu warna kulit dia, maka orang ini dia tidak menutup aurat. Dia tak menutup aurat. Ini misal contoh dia pakai pakaian yang nipis. Kalau dalam majlis takhatub, kalau kita bercakap dengan dia, kita boleh bezakan warna kulit dia dari pakaian dia. So ini maknanya pakaian dia itu tidak menutup aurat, kerana asal pada menutup aurat itu ialah menutup warna kulit, menutup warna kulit. Kemudian kalau sekiranya dia lelaki ataupun dia amah, hamba sahaya yang perempuan, maka aurat dia adalah di antara pusat dan lutut. Pusat dia tidak dikira aurat, lutut juga tidak dikira sebagai aurat. Pusat dia tak dikira sebagai aurat,
dan lutut juga tidak dikira sebagai aurah. Manakala perempuan ni dalam solat dan di luar solat macam tu lelaki. Dan perempuan di dalam solat dan di luar solat, aurah dia ialah semua badan melainkan wajah dan dua pergelangan tangan. Wajah perempuan tidak dikira aurah dan dua pergelangan tangan perempuan tidak dikira sebagai aurah. Orang yang mengatakan wajah itu aurah, dia telah bagi satu pendapat yang bercanggah dengan ijma'. Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab dia Fatawa Al-Kubra, dia telah menukilkan sepakat ulama bahawa harus perempuan itu keluar daripada rumahnya dalam keadaan terbuka wajahnya. Jadi wajah ni bukan aurah. Ada orang dia mewajibkan memakai cadar. Tahu cadar? Urdah. Orang Indonesia dia kata cadar. Kita cadar tak atas katil tu. Kita cadar tu. Dia panggil purdah ni cadar. Jadi pakai purdah ni hukum dia sunat. Dapat pahala. Jika dia buat niat kerana Allah tu dapat pahala. Tapi tidak wajib. Dan mewajibkan itu, ia mewajibkan perkara yang tak wajib. Al-Qaffal, Ar-Razi, Al-Imam An-Nawawi, dia menukilkan ijma' tidak wajib bagi perempuan dia menutup wajah. Di zaman Rasulullah ada seorang perempuan daripada kabilah Khas'amiyah, nama kabilah itu. Di pagi hari raya, perempuan ini dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tanya soalan agama. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya ada bapa saya, dulu dia wajib melakukan haji, tapi dia belum lagi buat. Sekarang umur dia dah tua dan dia tak larat lagi, dia tak boleh duduk tetap di atas tunggangan. Maknanya nampak macam dia tak boleh nak buat ibadat itu. Boleh tak saya nak apa kita panggil, buat badal baginya, buat haji bagi pihak dia, badal lah." Maka Nabi kata, "Haji anhu." Kamu boleh buat haji bagi pihak bagi pihak bapa kamu. Kisah dia mana? Nabi masa tu dia menunggang dengan anak saudara dia namanya Fadl. Anak saudara Nabi ni handsome, sangat kacak. Dan perempuan ini antara perempuan yang sangat jelita. Maka Al-Fadl dia jadi anak saudara Nabi ni duduk atas kenderaan dengan Nabi. Dia jadi tengok pada perempuan tu pun tengok kepada saudara Nabi. Anak beranak Nabi memang lelaki yang sangat-sangat kacak. Rasulullah ajmalu khalqillah, makhluk yang paling cantik di dunia, lebih daripada Yusuf alaihi salatu wassalam, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada anbiya yang lebih tampan daripada Rasulullah. Nabi kata dalam hadis, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanal saut." Tidak ada nabi yang diutuskan melainkan wajahnya indah, cantik, handsome, kacak, dan juga suaranya merdu. Maknanya semua nabi daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad wajahnya indah, cantik, tampan, dan suara mereka ini merdu. Wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha ahsanuhum sauta. Nabi kamu yakni Muhammad, wajahnya yang paling indah, paling cantik Rasulullah, dan suaranya paling merdu. Naam, Nabi Daud merdu, suara Nabi lebih daripada itu. Naam, Nabi Yusuf adalah Nabi yang cantik, kacak wajahnya. Rasulullah lebih daripada itu. Bahkan dalam semua makhluk, malaikat, jin, dan mana-mana makhluk yang diciptakan oleh Allah,
Rasulullah lebih cantik daripada semuanya. Disebut oleh ulama ajmalu khalqillah, makhluk yang paling cantik iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua sudut, dalam semua segi. Sallallahu alaihi wasallam. Difahami daripada hadis ini, maka sesat teori Darwin. Tahu teori Darwin yang mereka kata manusia ini asalnya daripada bakteria, and then berlaku perkembangan, perubahan padanya, kemudian daripada bakteria jadi ikan yang tanpa insan, kemudian jadi ikan berevolusi lagi jadi ikan yang ada insan, kemudian ikan yang ada insan ni berevolusi lagi, konon-kononnya berubah lagi, dia jadi katak, difda, katak, kemudian katak yang ada 4 kaki, asal tak ada kaki, kemudian jadi tumbuh kaki 4 jadi katak, kemudian daripada katak berevolusi lagi, kemudian dia jadi buaya. Dia 4 kaki, dia jadi besar, bersisik pula jadi buaya pula. Kemudian lepas jadi buaya, hak ni pelik lah, daripada buaya dalam air, kemudian dia jadi monyet, tak boleh panjat pokok, kemudian boleh panjat pokok, berevolusi sehingga dia jadi badan dia tegak, jadi manusia. Pelik apa jadi manusia je, kenapa dia tak jadi kancil ke, dia tak jadi misal contoh labi-labi ke, dia tak jadi apa tu binatang lain, kenapa berhenti perkembangan dia sampai di situ? Kita duk ada tu kat zoo tu daripada saya lahir sampai ke sekarang daripada datuk nenek kita lagi duk ada monyet, sampai hari ni duk monyet situ, tak pernah berubah pun, tak pernah jadi kancil, tak pernah jadi benda lain. Ini teori yang sesat dan ada padanya kufur. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya Allah menjadikan manusia itu Nabi Adam sebaik-baik kejadian. Maka tak boleh kata manusia ni asal daripada monyet. Ini yang disebut sebagai teori Darwin. Darwin ni bukan orang mula-mula sekali yang cakap. Teori ni orang lain cakap dulu, tapi Darwin dia pergi hebah, jadi lekat nama dia, sehingga orang kata teori Darwin. Maka tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran bahawa dia ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Baik monyet sebaik-baik kejadian ke? Orang kita kalau dia nak mengumpamakan seseorang yang cantik, dia kata begini ke, hei kamu ni cantik lah, macam monyet, macam beruk. Ada dia kata begitu? Tak adanya. Perkataan macam tu bukan nak memuji pun, bukan nak menunjukkan dia, menunjukkan kesempurnaan. Tidak. Tidak. Itu tak betul. Jadi teori ini bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis Rasulullah yang telah saya sebutkan tadi tu, yang saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan teori ini teori kufur, dan orang yang meyakininya dan yang mengajarkan dia dengan meyakini ini betul, maka jatuh di dalam kemurtadan. Kalau kita nak masuk, nak mengajar subjek sains, maka hendaklah kita pandai dalam nak menyampaikan. Kata ini teori barat, Islam tidak mengatakan macam ini, Islam mengatakan sekian-sekian. Maka hendaklah orang yang nak belajar subjek sains, ada beberapa perkara yang diajar dalam oleh orang etis, dia nak kena ajar dengan cara bagi filter ataupun refutation, menolak balik, supaya anak-anak kita hak belajar tu dia tidak pegang kesesatan, walaiyazubillah ta'ala. Baik, nak kembali kepada tajuk kita tadi. Kita sebut tentang perempuan, wajah mereka tidak dikira sebagai aurah, dan juga dua pergelangan mereka tidak dikira sebagai aurah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dengan ijma' ulama. Al-Qadhi Iyad dia kata lil mar'ati kashfu wajhiha ijma'an,
bagi perempuan itu dia harus boleh membuka wajahnya secara ijma'. Tak haram dia buka wajah dia. Dan ke atas lelaki ghaddul basar, dan ke atas lelaki wajib dia menundukkan pandangan. Habis. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dah sebut aurat lelaki dan kita dah sebut aurah perempuan. Bila kita sebut di dalam salat, bagaimana cara nak tutup aurah ini bagi lelaki dan perempuan? Ulama dia ada sebut satu perkara, hendaklah dia tutup semua sudut melainkan sudut bawah. Hal ni kita nak faham sikit lah. Bila ulama kata semua sudut tak boleh dilihat aurah kita, maknanya bila kita tutup aurah, bila kita salat, kalau orang nak melihat daripada aras atas, kita duduk bawah, dema duduk atas misalnya contoh, nak tengok daripada arah atas, tak dapat nak lihat, nak akses aurah kita. Kalau orang tengok daripada arah kanan, kiri, depan, belakang, daripada sisi tersebut, dia tak dapat lihat arah. Itu tutup aurah. La min asfal, tapi tidak mengapa kalau daripada arah bawah. Apa makna? Kata ulama, tidak mengapa dari arah bawah. Ini ulama membahaskan macam orang solat di atas bukit. Solat di atas bukit, kita duduk di bawah bukit, kawan tu solat di atas bukit. Kalau kita nisbah kepada orang duduk di bawah ni, dia nampak tu dari arah bawah. Dia pakai kain pelikat, tak pakai benda. Maka daripada arah bawah nampak paha dia katakan. Tetapi solat orang ni sah, kerana syarat menutup aurah di dalam salat dan juga ketika luar salat ialah aurat kita tak dapat dilihat di posisi atas dan semua sudut melainkan daripada arah bawah. Ni zaman dulu. Sekarang saya rasa tak ada dah rumah macam tu kan. Rumah dulu orang Kelantan kata rumah gelegar, rumah yang ada lantai jarang-jarang kan. Biasa budak-budak kecil dia zaman-zaman orang dulu dia kencing di situ je. Dia tak pergi ke tandas. Dia ada lubang tu kan, panjang begitu, lubang lantai tu. Dia rumah kayu. Jadi kalau dia solat, dia solat atas lantai macam tu, orang hak bawah rumah tu, dia lenggak ke atas tu, dia nampak solat orang ni sah ke tak sah? Sah. Itu makna kata-kata fuqaha tidak mengapa daripada arah bawah. Itu maknanya. Ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dan sebagainya. Ramai lagi lah ulama yang sebut ini. Habis. Kemudian qala al-muallif rahimahullah wal ilmu bidukhulil waqt. Wajib di antara perkara-perkara yang di antara syarat-syarat sah salat, hendaklah dia mengetahui masuknya waktu. Hendaklah dia tahu tentang masuknya waktu, sama ada secara yaqin ataupun secara zan. Secara yaqin, tuan-tuan masih ingat lagi bila saya mensyarahkan masalah menentukan masuk waktu solat? Masih ingat lagi kan? Jadi kita nak tahu masuk waktu zuhur dengan tergelincir matahari. Itu caranya kita dah syarah dulu. Itu kita tahu, kalau kita tahu matahari dah tergelincir macam tu, kita tahu dengan secara yaqin. Itu Munggo Kelenda ni lagu mana? Hak ni sumber sekunder je. Ini sekunder je tuan-tuan. Yang ini zaman dulu ada tak? Tak ada. Apa tak sah orang zaman dulu? Sah. Dia tak guna benda ni. Yang ni sumber sekunder.
Sebab apa tuan-tuan? Bila bercanggah hak ni dengan matahari, hak ni kena tak pakai. Katakan sini masuk dah, matahari ada lagi, belum lagi masuk waktu maghrib, dan maghrib masuk dengan tenggelam seluruh piring matahari. Artinya ada kesilapan pada kiraan. Hak nu tak silap no, hak nu yakin. Jadi hak ni silap. Jadi Tok Bilal dia kena beringat, jangan dia cepat sangat, dia kena tengok hak yakin dulu. Jadi pastikan masuk waktu baru dia azan. Sebab tu dia kena tahu masuknya waktu solat dengan cara tepat. Terutama benda ni dia akan rosak bila? Dua waktu yang ulama suruh jaga, waktu maghrib dengan waktu subuh. Kerana waktu ini senang orang tersilap padanya. Hak lain banyak tepat lah, tapi waktu solat maghrib dengan subuh, sebab subuh dia fajar as-sadiq, kita dah syarahkan dulu, dan maghrib ni dia tenggelamnya matahari. Itulah asas awal, asas penentuan waktu solat dengan secara yakin. Jadi kalau kita tahu masuk waktu dengan cara macam tu, sah. Yang tak sah lagu mana? Masuk dah waktu solat ni, solat lah. Dia tak tahu masuk, dia agak masuk dah kot, pukul 12 ni zuhur dah kot, padahal belum masuk lagi. Maka kalau dia solat sedangkan dia tidak mengetahui masuk waktu solat, solat dia tidak sah. Kerana syarat sah solat mengetahui masuk waktu solat secara yakin ataupun secara zan. Zan tu lagu mana? Zan ni ulama dia bagi contoh. Misal contoh dia buat wirid. Ini jarang berlaku, tapi saya nak bagi contoh macam ni lah yang disebut oleh ulama. Katakan dia jadi wirid tiap-tiap hari, dia baca lepas zuhur 2 juzuk, katakan begitu. Habis 2 juzuk dah masuk waktu asar. Jadi biasanya macam tu. Jadi bila hari ni dia pun solat zuhur, lepas habis solat zuhur dia mula baca Al-Quran 2 juzuk. Habis 2 juzuk macam rutin dia sebelum ini, masuk dah waktu asar. Dia pun solat waktu asar terus. Dia bergantung pada apa? Bergantung pada wirid dia tadi, bahawa biasanya kalau saya dah baca 2 juzuk daripada Al-Quran setelah solat zuhur, waktu asar dah masuk dah. So solat orang ni yang dia bergantung ilmu masuk waktu solat tu berdasarkan wirid ni, itu dia panggil dia mengetahui masuk waktu solat secara zan, maka solat dia sah. Satu lagi, misal contoh dia bergantung kepada ayam jantan yang tested, yang proven, yang apa tested lah, yang boleh yang telah diuji, kan. Jadi ayam jantan ini dia berkokok memang bila masuk waktu. Ayam jantan ni tested, kerana ada ayam yang tak tested, so tak boleh guna. So kalau dia dah ada pengalaman dengan ayam jantan dia kokok bila waktu mula azan, maka dia pun solat bila dia dengar kokokan ayam jantan, bukan yang betina, ayam jantan, maka sah solat dia. Dia telah mengetahui masuknya waktu solat secara zan namanya. So solat dia dikira sah. Jadi tapi itu jarang dah. Orang pelihara ayam pun dah tak ada dekat kawasan kita. Di kampung mungkinlah. Kalau kiranya dia pelihara ayam dan memang dia tengok ayam dia yang jantan ini tested, proven, memang masuk waktu dia azan, maka memang disebut di dalam kitab ulama-ulama. Kalau dia, tapi masjid kita tak galakkan buat macam tu. Ni kita cerita orang yang dia duduk seorang-seorang dekat rumah, dia nak solat macam tu, maka dia solat dia tu nak dikira sah ke tak sah? Sah, kerana itu salah satu daripada mengetahui masuk waktu solat, tapi bukan secara yakin, secara zan namanya, sangkaan kuat dia panggil. Zan ni dipanggil sangkaan kuat. So boleh dikira sah. Ini dalam kitab fuqaha ada. Naam. Ini ada di dalam kitab para fuqaha.
fuqaha kita dia sebut benda ni. Kemudian syarat sah salat juga hendaklah kita mengetahui arah kiblat. Mesti menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat ini, dan dimaksudkan kiblat ialah Kaabah. Dulu kiblat ialah Baitul Maqdis. Kemudian ditukar kiblat kaum muslimin ke arah Kaabah. Dan dimaksudkan dengan menghadap ke arah kiblat ialah dada dia menghadap ke arah kiblat. Bukan muka dada dia ke lain, muka je ke arah kiblat. No. Dada dia menghadap ke arah kiblat. Ini ketika dia qiyam, i'tidal. Adapun ketika dia rukuk, ketika dia sujud, ini sebahagian daripada anggotanya menghadap ke arah kiblat. Kerana ada sebahagian yang lain tidak menghadap ke arah kiblat. Ketika dia rukuk, ketika dia sujud, pada ketika ini sebahagian anggota mesti menghadap ke arah kiblat. Dada dia ketika itu ke bawah. Di sini tuan-tuan, ulama kita mengatakan kalau solat fardu mesti menghadap ke arah kiblat, tak boleh tinggal arah kiblat. Ada di dalam hadis boleh meninggalkan arah kiblat, itu bukan rujuk kepada solat fardu. Itu solat sunat dalam pemusafiran dan ketika di atas tunggangan. Ini dalam kitab ulama mereka sebut tentang fa in tawallau fa thamma wajhullah. Ini tentang kisah kalau kita nak solat sunat. Apa-apa solat sunat dan kita dalam pemusafiran di atas tunggangan, maka kita solat mula-mula hadap ke arah kiblat, and then binatang tu dia pun nak pergi ke kanan ke kiri ke mana sahaja dia berpaling, itulah kiblat baginya. Itu dikira kiblat. Ini bagi solat sunat. Adapun solat fardu, maka wajib menghadap ke arah kiblat, melainkan solat beberapa solat, misal contoh solat al-khawf, solat masa dalam peperangan. Ada keadaan-keadaan yang disebut oleh para ulama kita tentang ini. Masuk dah 24. Baik. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan sebut tentang menghadap ke arah kiblat ini dengan detail insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Kerana kalau kiblat ni dia tak boleh ikut ijtihad orang lain. Sekarang ni alhamdulillah Jabatan Agama dia yang tunjukkan arah kiblat. Tapi nanti kita akan bahas kalau kita berada di satu tempat, kita tidak tahu arah kiblat. Macam mana nak tahu arah kiblat? Jadi kita yang ni ada masalah, ada dia utara magnetik. Jadi ada panduan dia. Kalau kita nak guna, ada bahan-bahan macam kompas dan sebagainya, ada benda yang dia pantang larang dia yang boleh menyebabkan bagi arah yang tak betul. Jadi nanti insya-Allah kita akan tengok macam mana nak menentukan arah yang betul bila kita sampai ke satu tempat, insya-Allah. Untuk pada pertemuan yang akan datang insya-Allah kita akan sambung perbahasan ini. Sampai di sini aqulu qauli hadza, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.